Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. So, kita dah habis tajuk rivet. So, hari ni kita akan masuk ke topik yang baru, iaitu topik bearing. So, bearing ni pun adalah salah satu machine element, okay, yang digunakan. Sekarang ni kita boleh nampak di dekat bahagian shaft lah, shaft ni application. Dan this bearing sebenarnya sangat penting di dalam industri, kerana kalau tanpa bearing ni akan ada sedikit masalah. Contohnya untuk application shaft, kalau tanpa bearing, shaft tu akan tak ada support lah, tak ada support pada shaft, dan shaft tu berkemungkinan akan terpelanting ataupun melipas orang. So, kenapa saya cakap begitu? So, let's say kalau kita membuat satu application. Saya ada satu shaft, okay. Shaft ni, so di atas dengan hujung ni adalah motor dia. So, di hujung shaft ni kita ada this propeller, okay. So, kita ada propeller, so, kita ada shaft di sini, dan kita ada motor, okay. So, kita ada motor di hujung sebelah kanan, dan di sebelah kiri kita ada propeller, okay. So, kalau tanpa ada shaft ni, so apa jadi? Kalau tak ada bearing, apa akan jadi? This shaft ni dia akan terpelanting lah, ataupun dia akan melibas-libas lah, okay. So, itu yang selalunya kita akan attach juga some bearing, okay, di sini. So, untuk pastikan dia support that shaft tu sendiri, Kalau tanpa ada this bearing, apa akan jadi? Benda tu dia tak ada support, okay? So, bearing ni bukan saja untuk melancarkan ataupun menjadikan hanya ada satu degree of freedom, tapi dia juga turut beri support kepada sistem ni lah, Tapi kalau kita compare, so let's say saya ada satu sistem tu di mana tanpa ada this bearing, okay, dan lagi satu sistem kita ada seperti dalam gambar raja yang baru kita lukis lah, so dia ada bearing, So, di antara kedua-dua ni agak-agak yang mana lebih efisien? Satu sistem ada motor, shaft dan propeller yang tanpa ada bearing, dan lagi satu sistem B, ada motor, propeller, shaft dan kita ada bearing di hujung untuk support that shaft. So, agak-agak antara kedua-dua ni yang mana lebih efisien agak-agak. So, dan sepatutnya yang lebih efisien adalah tanpa bearing. So, bearing ni sebenarnya dia akan mengurangkan efisiensi untuk salah sebuah sistem, tapi bearing ni dia perlukan lah. Kalau tak ada bearing ni, dia akan menyebabkan sistem itu boleh senang diganggu oleh external sources lah, Contohnya kalau kita ada letak sedikit saja force yang acting ke dalam shaft ni, dan shaft ni mungkin akan melibas-libas lah, So, untuk jadikan sistem itu dia cantik, okay, dan dia follow dengan satu degree of freedom, untuk kes ni dia akan berputar pada paksi of shaft tu sendiri. Sebab tu kita perlukan this bearing lah, okay. So, bearing basically is not an efficient device, tapi diperlukan untuk support dan untuk pastikan satu degree of freedom lah, okay. Dan bearing ni pun sebenarnya kalau kita tengok in detail, sebenarnya dia ada satu part dia bergerak, dia akan bergerak, untuk kes ni dia bergerak bersama-sama sekali dengan shaft, dan ada satu part juga dia akan tidak bergerak. So, akan berlaku relative positioning antara yang bergerak, elemen yang bergerak dan juga elemen yang tidak bergerak di dalam bearing lah, okay. So, kalau kita define sikit ataupun kita boleh tulis sikit definition of bearing itu sendiri, okay. So, apa itu bearing? So basically bearing ni dia punya function adalah to provide relative, okay,
relative positioning, okay, positioning and rotational freedom, rotational, okay, rotational freedom while transmitting a load, okay, between parts, okay. So dia pun juga boleh transmit some power, okay, daripada source lah. Contohnya kalau kita tengok dalam example kita sebelum ni, okay, motor ni basically dia transmit torque, okay. Torque tu actually boleh berubah daripada satu tempat ke tempat yang lain lah. So bila motor transmit bagi torque, so torque tu akan dipindahkan kepada shaft, dan basically this sebab di dalam bearing ni ada elemen yang bergerak juga, so sebenarnya benda tu pun menghasilkan torque jugalah di dalam bearing tu sendiri. Okey, dan untuk kes ni selepas transmit ke bearing ke shaft balik, dan basically propeller ni akan mesti ikut torque yang diberi pada input lah, jika tiada perubahan speed yang berlaku di dalam sistem ni. Okey, so tapi bearing ni adalah yang seperti yang saya cakap tadi, bearing ni dia bukanlah mesin yang efisien lah. Tanpa bearing basically sistem lebih efisien, tapi diperlukan untuk pastikan sistem tu bergerak seperti apa yang kita hendak ataupun seperti yang kita design lah. Alright, so basically dalam bearing punya architecture, usually dia diberikan kepada dua sub architecture yang sangat besar, okay, ataupun dua kategori main group. Pertama yang kita panggil sebagai journal bearing, okay, journal bearing, dan lagi satu adalah rolling element bearing lah, okay. So ada dua sub kategori yang besar, okay, bearing. So since kita ada dua jenis ni, okay, so mesti kita tengok satu persatu apa benda yang dimasukkan oleh journal bearing dan juga rolling element bearing. Tapi sebelum saya cerita lebih detail ni, biasa kita tengok sikit macam mana bearing tu sendiri, okay. So kalau kita tengok dalam sistem kita sebelum ni, okay, so kalau di side view kita akan nampak macam ni. So let's say kalau kita tengok secara front view, macam mana bentuk bearing tu sendiri, okay, berdasarkan front view. So basically dia akan ada so let's say this is our shaft, okay, dan shaft kita ni kita nak masukkan dalam bearing, okay. Usually akan ada satu inner ring di bahagian luar ni lah, okay. So let's say saya label sikit. So this is shaft, okay. So shaft tu saya nak attach dengan satu inner ring lah, So inner ring usually dia punya diameter, inner diameter dia basically lebih kurang sama macam diameter of shaft lah, So dia macam snap fit bila kita masukkan ke dalam ring untuk bearing lah, Right, so dia ada tu. Lepas tu sebelum tu dan selepas tu dia akan ada this outer ring, okay, okay, outer ring. Alright, so let's say saya label sikit, let's say saya labelkan. So ini adalah saya punya shaft tadi, okay. Lepas tu saya ada this inner ring, yang saya dot adalah saya punya inner ring, dan saya ada lagi satu adalah yang saya panggil sebagai outer ring. So outer ring yang saya lorekkan sebagai kanda merah ni, So this is the outer ring, okay. So saya labelkan sikit. So this is a outer ring yang color merah tu, okay, outer ring. Alright, so kita ada outer ring, kita ada shaft di tengah-tengah tu, inner ring. So ini basically dia punya tiga komponen, dua komponen utama di dalam bearing. Kita ada inner ring dan juga outer ring. So di antara inner ring dan outer ring ni, okay, di sini saya tukar color biru.
So di sini yang kita panggil study tu ada satu komponen akan bergerak mengikut kelajuan shaft lah. So untuk kes ni usually bila di shaft dan inner ring masuk, kedua-dua tu masuk ke dalam bearing tu sendiri. So bila shaft ni berpusing, okay, let's say kalau shaft ni berpusing, okay, so basically sebenarnya inner ring dia akan rotate serentak lah, okay. Tapi dia tak boleh outer ring juga bergerak lah, so dia mesti salah satu tak bergerak, salah satu mesti bergerak. So let's say untuk kes ni mungkin inner ring akan berputar lah, mengikut sekali dengan pergerakan shaft tu, tetapi outer ring dia akan stationary lah, okay. So sebab tu kita ada definition sebelum ni. Definition tu dia cakap pasal relative positioning, okay. So sama ada inner ring bergerak, outer ring tidak bergerak, ataupun dia boleh sebaliknya, outer ring bergerak dan inner ring tidak bergerak. Tapi most of the time inner ring akan bergerak lah, outer ring akan tidak bergerak lah, right. So yang membezakan, so sebab dia ada relative positioning ni, okay. So satu tidak bergerak dan satu akan bergerak dengan kelajuan shaft, okay. So yang kita color biru tu sebenarnya diperlukan so kalau dia berlaku kontak antara outer ring dan inner ring tu sendiri, so akan berlakunya friction lah. So sebab tu friction akan mudah berlaku di bahagian yang bercolor biru tu, okay. So benda yang berwarna biru ni sepatutnya dia mesti mempunyai low friction lah, So kalau dia high friction, bearing ni akan cepat panas, cepat wear lah, dan dia mudah patah lah disebabkan oleh action tu, okay. So benda yang saya nak beritahu sebenarnya, apa perbezaan antara journal bearing dan juga rolling element bearing tu adalah di kawasan yang berwarna biru ni tadi lah, yang saya lorotkan ni, yang color biru ni, So untuk journal bearing, okay, di kawasan yang berwarna biru ni, okay, dia ada fluid, okay. Tapi untuk rolling element di kawasan yang berwarna biru ni, okay, dia ada solid lah, okay. Okay, solid. So journal bearing kawasan berwarna biru tu untuk reducekan friction yang berlaku di situ, dia letak some oil, atau fluid lah, So letak fluid oil lah di situ lah, So untuk reduce some friction lah yang akan berlaku disebabkan oleh relative motion antara outer ring dan juga inner ring tu sendiri lah. Tapi untuk rolling element bearing ni, di kawasan berwarna biru tu basically dia letak sama ada ball bearing ataupun roller bearing. Itu yang saya cakap solid tu. So dia akan letak some metal di situ untuk reducekan some friction lah, sama ada menggunakan ball bearing ataupun roller bearing. Okay, itu perbezaan antara journal bearing dan juga rolling element bearing. Tapi untuk syllabus kita, kita tak study on journal bearing, okay. Alright, tapi kita hanya tengok rolling element bearing. So di dalam rolling element bearing kita ada dua jenis tadi. Yang pertama adalah ball bearing dan yang kedua adalah yang kita panggil sebagai apa tadi, cylindrical bearing lah. So dua jenis ni. So dua jenis ni kita akan tengok secara detail nanti apa perbezaan benda tu, okay. Alright, so kalau kita tengok in term of okay, rolling element, okay, sebab kita punya study refer kepada itu saja. So seperti yang saya cakap tadi, rolling element bearing kita ada dua jenis tadi. So rolling element bearing, okay. So ada dua jenis tadi. Kita ada yang pertama adalah ball, okay, ball bearing, okay. Dan yang kedua kita ada roller bearing lah, So dua jenis ni, so perbezaannya adalah pada kawasan yang berwarna biru tadi, okay. Kalau kawasan biru tu kita akan nampak bentuk, kalau kita boleh buka benda tu, kita akan nampak benda bentuk macam bentuk bola. Pasti is actually a ball bearing lah, So tapi kalau kita nampak bentuk yang macam bentuk roller lah, roller macam tu, roller, okay.
So ini kita panggil sebagai roller bearing ya. So di kawasan yang berwarna biru tadi yang kita berrolek tu, kalau nampak ball bearing, bentuk ball itu adalah ball bearing. Dan kalau kita nampak bentuk macam bentuk silinder ni, mesti roller bearing. So itu perbezaan antara kedua-duanya lah kedua-dua yang ketara kat sini. Okay. Tapi kalau kita tengok in detail lah sebab yang ni adalah lukisan saya, so lukisan saya tak berapa cantik sangat, so kita boleh tengok in detail. So di dalam design bearing tu sendiri, so ada apa dalam benda tu, itu yang kita nak tengok sikit. So saya copy some image dan saya try pastekan ke dalam ni lah So ini so hopefully boleh nampak di sini. Okay. Kalau saya try untuk kecilkan sikit, nampak sikit. Okay, so ini adalah nomenclature yang ada di dalam ball bearing. So kalau saya ambil ball bearing tu, saya potong sedikit untuk bagi nampak bahagian dalam ni. So ini yang kita akan nampak So seperti yang saya cakap tadi, yang di bahagian dalam ni adalah inner ring. So inner ring ni basically kalau untuk design yang biasa, selalunya bila kita letak shaft di dalam bore ni, so ni adalah bore ataupun inner diameter lah so ni adalah D, okay, ataupun inner diameter of ball untuk ball bearing. Okay, so bila kita letak shaft di dalam ni, so usually inner ring akan bergerak sekali dengan shaft lah dan di kawasan yang untuk mengurangkan friction ni, okay, untuk case ni ball bearing, so ball bearing akan terletak di antara outer ring, okay, this one outer ring dan juga inner ring lah so dia akan terletak di antara tu. Dan basically this ball bearing dia akan secure dia punya position dia. So bola ni sebenarnya dia tidak berlanggar antara satu sama lain sebabkan ada this retainer ring ataupun separator ring di dalam ball tu lah. Okay, so dia ada satu ring tu dia akan bagi jarak sedikit di antara ball yang sebelum dan selepas dah. Okay, so dia takkan kena antara satu sama lain lah untuk case ni. So itu so di dalam inner ring juga dia ada satu groove sikit so dia ada nampak groove macam tu. Okay, so groove tu dan juga di outer ring pun akan ada sedikit groove juga. So groove ni adalah tempat di mana bola untuk case ball bearing, bola ni akan berlari-lari di dalam tu lah so kita panggil sebagai itu adalah track, untuk track rest track ataupun track, TRCK. Okay, track. So track ni untuk tempat di mana ball bearing tu berlari-lari di dalam tu lah rest track kan, so dia tak mudah terkeluar. So bila benda ni berada di dalam dynamic punya condition lah okay. So yang lain-lain tu ada juga dia ada kelebaran, okay, lebar ball bearing tu sendiri untuk case ni, dan ada sedikit radius untuk prevent apa yang kita bagi sebagai stress concentration punya effect lah sepatutnya di some kind of radius di sini lah So ni basic nomenclature untuk ball bearing. Okay, so benda yang paling penting kat sini adalah this inner ring, outer ring, this bore size ni D, okay, dan kita ada this rest track ataupun di mana bola itu berlari dalam tu, dan kita ada juga this retainer ring untuk pastikan bola itu tidak kena satu sama lain lah Okay, so ini adalah ball bearing. So let's say kita tengok lagi satu nomenclature untuk case yang kedua adalah untuk roller bearing lah So sebab di roller bearing ni pun basically dia lebih kurang sama je nomenclature dia tidak berbeza macam sebelum ni. Okay, so kalau kita tengok pun sama macam sebelum ni, kita ada bore ni. So bore ni basically adalah D dia punya size untuk bearing lah untuk kedua-dua bearing, tak kisahlah ball bearing ataupun roller bearing. So size of bearing di sini ada refer pada bore, dan bore ni akan attach pada this inner ring. So inner ring ni macam tadi
dia akan bergerak sekali lah. Usually kita akan design macam tu. Dan of course kita ada outer ring di bahagian luar ni. So outer ring. So untuk kes ni roller bearing. So roller bearing ni basically berbentuk roller lah berbentuk silinder. Dan of course dia akan ada juga some separator. So separator ni untuk pastikan kedua-dua untuk pastikan roller bearing ni tidak berlaga antara satu sama lain lah alright. So ini kedua-dua nomenclature antara ball bearing dan juga roller bearing. Okay, so yang paling penting dalam ni adalah D-stick. So untuk kelas ni, ball bearing adalah benda yang kita akan tengok selalu, sebab dia adalah menentukan size of bearing lah. So saya rasa cukup saja untuk sini dulu. Okay, untuk next class nanti kita akan tengok jenis-jenis bearing, ball bearing, dan juga jenis-jenis roller bearing yang ada di dalam pasaran ataupun yang selalu digunakan dalam application lah. So saya rasa cukup sampai sini saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bye bye.